Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini dapat kita bersama untuk pengajian kitab Unwanul Falah siri yang ke-16. Siri yang ke-16 insya-Allah pada malam ini kita akan masuk sifat yang ke-8 daripada 20 sifat, iaitu sifat iradah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada semua para hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini, sudi meluangkan masa, melapangkan waktu untuk hadir pengajian pada malam ini. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan sesi pengajian kita pada malam ini, sebelum itu saya nak maklumkan Ustaz mungkin akan lewat sedikit sebab Ustaz ada kelas. Ustaz masih ada kelas di tempat lain. Okey, baik. Admin Ustaz Azhar insya-Allah. Okey, baik-baik maklum. Okey, Ustaz mungkin lewat sedikit sebab Ustaz ada kelas di tempat lain. Jadi insya-Allah sementara kita menunggu ketibaan Al-Fadil Ustaz, insya-Allah bolehlah bersiap-siap dengan kitab masing-masing. Dan saya ingatkan para hadirin hadirat sekalian, waktu kita hadir dalam majlis ilmu ini, kita hadirkan niat-niat yang baik. Kita datangkan sekali niat-niat yang baik, dan kita niatkan sekali, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada pahala, aku hadiahkan pahala aku hadir majlis ilmu ini kepada ibu ayah aku, dan juga kepada keluarga aku, sanak saudara, seluruh sahabat handai kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mungkin tidak dapat hadir pada malam ini. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka-mereka yang tidak dapat hadir pada malam ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala berikan juga kita istiqamah untuk terus berada dalam pengajian ini insya-Allah. Kemudian pastikan tata cara pemakaian kita. Tata cara pemakaian kita ini perlulah sopan, perlulah beradab. Paling penting sekali menutup aurat. Tidak kira sama ada lelaki-lelaki ataupun perempuan, sekalipun kita mengikuti pengajian di dalam kalian, perlu menjadi keperluan kepada kita untuk menjaga adab. Kerana rugilah kita kalau boleh kita nak rebut fadilat sebanyak yang boleh. Fadilat hadir majlis ilmu, fadilat kita beradab dalam majlis ilmu, fadilat kita memakai pakaian yang elok-elok kan. Kalau ada minyak atar tu pakai minyak atar, minyak wangi. Yang siwak pakai siwak. Duduk dalam keadaan yang elok-elok, pakai baju yang sesuai. Kalau boleh jangan pakai baju tidur. Pakai baju yang kita tak guna untuk tidur, ataupun kita ada baju special, baju khas untuk kita hadir majlis ilmu, sekalipun kita hadir dalam majlis di dalam talian ni insya-Allah. Dan juga jagalah kelakuan kita, tingkah laku kita. Kalau boleh cuba untuk kita duduk dalam keadaan yang baik, kan? Seperti mana tuan guru, Al-Fadil tuan guru kita berada di depan mata kita. Jangan kita kalau boleh elakkan daripada kita mendengar kuliah sambil baring ataupun sambil
sambil baring, sambil tengok TV ke, sambil makan ke. Jangan. Kalau boleh kita elakkan perkara-perkara macam tu. Cuba untuk kita duduk, datang baik-baik kan, sediakan kelengkapan sebaiknya insya-Allah. Dan juga kelengkapan-kelengkapan kita, buku, kitabnya, pennya, buku catatan kalau ada, kalau perlukan buku catatannya, telefon tu dulu apa, kalau yang silentkan dulu telefon, kan nanti masuk call pula masa tengah ni. Kita cuba untuk ni lah, kita lebihkan effort kita untuk mengaji ni. InsyaAllah bila mana kita datangkan effort ataupun usaha kita lebih, InsyaAllah profitnya pun lebih, keuntungannya pun lebih insya-Allah. Moga-moga kita dengan sebab kita bersungguh-sungguh, sangat bersungguh-sungguh, kita ada himmah dalam menuntut ilmu, kita siap dengan pennya, siap dengan pakaian yang kemas, dengan kata kitabnya, yang tak ada kitab boleh print ataupun boleh download di link Google Drive yang telah disediakan oleh pihak admin. InsyaAllah mungkin ada sahabat-sahabat kita, para hadirin hadirat boleh kongsikan, kita mudahkan urusan orang lain untuk menuntut ilmu. Dengan hanya share link saja, insyaAllah moga-moga ada ganjarannya, moga-moga ada pahala yang menanti insyaAllah. Jadi kita tunggu sekejap, insyaAllah Ustaz akan masuk sebentar sahaja lagi. Ustaz ada kelas di tempat lain, jadi insyaAllah mungkin agak lewat sedikit, jadi tuan-tuan boleh bersiap sedia. Tu saudara Darwish Hafi ada kongsikan kitab PDF-nya dalam bentuk PDF. Kalau ada masalah nak download ke ataupun mungkin telefonnya storage dah penuh, kan, insyaAllah admin boleh tayangkanlah, boleh tengok paparan yang telah disediakan. Sebelum saya okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat ke-7. Muka surat 7 baris 7 dari bawah. Maafkan saya kalau saya salah. Muka surat 7 baris 7 dari bawah. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Ke-8 iradah dalam kurungan. Kalau kita tengok dekat share screen tu kan, ada ke-8 iradah, muka surat 7. Baik, sebelum mula saya ingatkan juga para hadirin, sewaktu kita dalam sesi Google Meet ni minta berhati-hati, dengan jari jemari masing-masing. Kadang-kadang mungkin kita tertekan butang mikrofon tu, jadi minta periksa mikrofon masing-masing, pastikan mikrofon anda semua dimatikan terlebih dahulu. Dan berhati-hatilah dengan jari masing-masing. Kadang-kadang tertekan, kadang-kadang ada yang tertekan share screen kan. Jadi minta berhati-hati insya-Allah.
Okay, baik, Ustaz pun dah ada dengan kita. Okay, baik. Okay, that's my. Okay, baik. InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Suara jelas, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan kelas pengajian kita pada malam ini, kita buka dulu majlis pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi insyaAllah seterusnya saya serahkan majlis pengajian pada malam ini kepada Al-Fadil Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami. Dipersilakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia,
kedelapan iradat. Kata musannif, kata Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, kata dia yang kedelapan iradat, yakni yang kedelapan daripada 13 sifat ataupun yang kedelapan daripada 20 sifat. Baik. Jadi sifat yang kedelapan bagi Allah Ta'ala ni pada akal kita wajib pada syarak atas tiap-tiap orang yang mukallaf nak mengetahuikan sifat yang kedelapan ni serta huraian-huraiannya dan beriman dengannya. Jadi maknanya kalau ada orang yang mukallaf dia tidak mengetahui sifat iradat dan huraian-huraian ni, maka dihukumkan berdosa. Baik, kalau tidak beriman pula dengan sifat yang kedelapan ni, maka hukumnya imannya tak terpakai. Imannya tidak sah. Kenapa? Kerana ia termasuk di dalam salah satu daripada rukun iman, iaitu percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau dia tak tahu, maka iman dia tu ada masalah lah. Kalau dia tidak mengaku dalam hatinya ataupun dia tidak berkeyakinan dalam hatinya, maka iman dia tu ada masalah. Jaga baik-baik tu. Okey, ni masalah iman ni di akhirat nanti yang kita nak bawa tu iman. Islam ni hanya kita pakai di dalam dunia. Hukum Islam tu kita pakai hanya dalam dunia, bukan di akhirat. Akhirat tu kita pakai iman. Baik, dengar ya. Okey. Kedelapan iradat, artinya arti iradat tu nak menghendaki. Menghendaki iradat tu kan, kalau diterjemah dengan menghendaki, itu terjemah bukan atas jalan sifat. Okey. Jadi kita tak bolehlah nak menyalahkan Syekh Ahmad, nak membenarkan Pak Da'i sahaja, bukan. Kita ambil jalan tengah lah. Syekh Ahmad ni terjemah iradat dengan menghendaki ni atas jalan berlazim-laziman. Atas jalan lazim. Maksud lazim tu, lazim adanya sifat iradat pada Allah, maka lazimnya Allah Ta'ala tu menghendaki. Lazimnya tu, mana mungkin apa ni Allah Ta'ala tu menghendaki tanpa ada sifat iradat? Tak boleh terima pada akal kita macam tu. Mestilah Allah Ta'ala tu bersifat dengan iradat, maka Allah Ta'ala menghendaki. Jadi terjemah menghendaki ni ialah terjemah atas jalan lazim. Ada pun Pak Da'i tu, Pak Da'i Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir, ulama yang terkenal di Makkah pada satu ketika dulu kan. Jadi Pak Da'i dia terjemah dengan pekehendak. Apa sebab dia terjemah iradat dengan pekehendak? Kalau kudrat dia terjemah pekuasa, iradat dia terjemah pekehendak. Kalau ilmu dia terjemah pengetahui atau pengetahuan. Kalau hayat dia terjemah penghidup. Maknanya di sisi Pak Da'i ni, sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala tu semua dia letak dengan pekehendak, pekuasa, penghidup, pendengar, pelihat, pekata. Apa sebab dia beza dia kata macam tu? Kerana nak membezakan di antara sifat dengan takluk sifat. Nak membezakan, pada nak membezakan di antara sifat dengan takluk sifat. Jadi menghendaki itu takluk sifat. Dengan ada sifat iradat tu,
atau dengan ada sifat berkehendak tu, maka Allah Ta'ala menghendaki. Itu nama kerja sifat. Itu takluk. Baik. Baik. Lepas tu Syekh Ahmad kata, tengok, iaitu, tengok, kalau guru saya, Baba Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani itu, ataupun Syekh Abdullah Al-Jarumi, ataupun letak nama tempat duduk di kampung dia, Syekh Abdullah Sarah. Sarah tu tempat kampung dia, nama kampung dia Sarah. Jadi Al-Jarumi tu nisbah kepada datuk dia. Datuk dia Syekh Jarum. Datuk ni dia Syekh Jarum. Jadi Syekh Abdullah ni, guru saya dia kata ni, dia sebut, dia kata apa? Dia kata iaitu tu tak boleh nak rujuk pada menghendaki. Tak boleh. Pasal apa? Sebab iaitu tu mubtada, khabarnya sifat, iaitu bermula iaitu iradat tu sifat. Baru kena. Tapi kalau sebut iaitu menghendaki tu sifat, tak kena. Pasal apa? Sebab menghendaki tu bukannya sifat, menghendaki tu takluk sifat. Itu babalah lah dia ajar kami macam tu. Kami kena ikutlah guru kami tu. Baik. Jadi iaitu sifat iradat. Atau kita kalau nak ambil bahasa Melayu, iaitu berkehendak. Baru kena dengan khabar dia sifat. Jadi iaitu sifat iradat. Ataupun iaitu sifat berkehendak tu ialah satu sifat. Ingat ya, bila kita ngaji tauhid ni tuan-tuan ya, kita boleh bezalah. Sifat dengan zat tu kita kena tahulah apa dia punya definisi tu. Kadang-kadang ada orang kita dah ulang-ulang pun dia masih lagi kesamaran. Apa sifat, apa dia zat. Bahkan kadang-kadang ada juga di kalangan ustaz-ustaz ni tuan-tuan sekalian. Ada satu tempat tu saya satu tempat di negeri Selangor. Saya orang panggil lah saya baca kitab tauhid ni. Jadi saya bacalah kitab Faridah, kitab Syekh Ahmad ni. Lepas tu dalam masjid tu juga ada satu lagi ustaz mengajar tauhid juga. Tapi saya tak tahu dia pakai kitab apa. Lepas tu kan satu hari tu, sebelum PKP, last PKP, sebelum mula-mula dululah. Sebelum PKP yang tu adalah. Jadi tak sangkalah PKP. Kalau tak PKP saya nak urai balik lah. Dia tanya, dia sebut ada satu jamaah tu dia kata, ustaz ni kata tak boleh kata kita ni zat. Tak boleh kata kita ni adalah zat. Dia kata tak boleh, dia kata. Jadi kan saya terfikirlah, kalau tak boleh kata kita ni zat, jadi kita ni apa? Kalau tak boleh kata kita ni zat, kita ni apa? Sebab makhluk Allah tu dua je. Oh ya, makhluk Allah dua je, Encik Nazril. Apa dia? Makhluk Allah dua je, iaitu zat dengan sifat ataupun zat dengan arat. Itu je yang kata makhluk tu. Jadi bila macam tu, kita ni apa? Kita ni sifat. Oi, jauh. Kalau kata kita ni sifat, jauh. Jadi orang yang kata macam tu kan, jelas bagi saya kan, dia tak faham makna sifat dengan zat tu, dia tak faham. Sebab tu dia tak boleh kata kita ni zat, dia kata macam tu. Menunjukkan dia tak faham. Itu orang yang digelar ustaz juga tu yang kata macam tu. Jadi saya berhajatlah minggu depannya, giliran saya nak berhajatlah nak cerita zat tu apa, nak cerita balik. Pasal apa? Nak kena patah balik. Ngaji tauhid kalau tak reti yang tu, nak kena patah balik, kena hurai balik. Sebab itu asas dalam ilmu tauhid tu, kena tahu sifat tu apa, zat tu apa. Baik. Okey. Jadi dalam kitab ni kata iaitu nak sifat iradat ataupun iaitu sifat berkehendak tu. Sifat. Makna sifat tu apa? Makna sifat tu ialah maqama bi ghairih. Barang perkara yang menumpang pada benda lain ataupun ada dia tu nak terpaksa menumpang pada benda lain. Kalau dia nak ada, dia terpaksa menumpang pada benda lain. Dia tidak boleh ada. Maknanya sifat ni tidak boleh adanya tu dengan bersendirian. Tak boleh. Dia tak boleh tidak menumpang pada zat, tak boleh. Dia mesti menumpang pada zat. Macam contoh sekarang ni kan, kita bicara sifat siapa? Sifat Allah. Jadi sifat iradat tu menumpang, menempel pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut
Sifat iradat tu sifat Allah. Jadi sifat iradat tu adalah pada Allah. Sebab tu dia sebut yang sedia. Tengok sifat iradat yang sedia. Yakni sedia dengan makna yang tidak ada permulaan. Tu makna sedia. Kenapa sifat iradat tu sedia? Kerana dia berada, sifat iradat tu berada pada zat yang sedia. Yakni zat Allah Ta'ala tu sedia. Bila zat Allah Ta'ala tu sedia, maka membawalah kepada sifat yang ada pada zat tu juga turut sama jadi sedia. Kenapa kaedahnya macam tu? Kerana sifat dengan zat tak boleh bercerai tanggal. Tak boleh bercerai tanggal, tak boleh. Jadi itulah namakan sifat dengan zat. Zat tu maqama binafsihi. Barang yang berdiri sendiri. Masuk barang yang berdiri sendiri itu maksudnya dia tidak menumpang pada sesuatu. Keberadaan zat tu tidak menumpang. Keberadaan dia tu tidak terpaksa menumpang. Tak ada menumpang. Dia bersendirian. Jadi macam kita ni kan, kita ni bukan menumpang pun. Yang menumpang tu ialah sifatnya yang menumpang. Kita ni bukannya sifat, kita ni adalah zat. Tapi zat kita ni tak samalah dengan zat Allah Ta'ala tu. Yang itu nanti kita bicara, nanti akan datang tengok macam mana. Baik, jadi dah lepas pun sebenarnya. Okay. Iaitu sifat yang sedia, mana yang tidak ada permulaan. Sifat Allah Ta'ala, sifat iradat ni. Lagi pula yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat iradat tu termasuk dalam sifat yang wujudi. Masuk yang wujudi tu maknanya yang ada pada zat Allah Ta'ala sekira-kira kalau Allah bukakan hijab di antara kita dengan zat Allah, maka kita bolehlah melihat sifat iradat Allah. Sebab bila iradat tu ada pada zat, maka dia tu benda yang ada lah, perkara yang wujudi lah. Maka kaedahnya tiap-tiap benda yang ada tu sahlah bahawa dilihat. Kullu mawjudin, tiap-tiap benda yang ada tu yasihhu an yura, sahlah bahawa dilihat. Kalau Allah bukakan hijab. Baik, tengok ya. Okey. Jadi tengok dalam ni dia kata yang ada pada zat Allah Ta'ala. Baik. Lagi pula sifat iradat ni yang menentukan mungkin. Yang menentukan mungkin. Jadi sifat iradat Allah Ta'ala ni kerja dia menentukan, mempelankan. Itu kerja dia. Menentukan makhluk atau mungkin tu sama ada nak bagi ada, sama ada nak ada tu, nak bagi ada tu lelaki ke, anak perempuan ke. Sebab tu dia kata yang menentukan mungkin dengan setengah daripada beberapa perkara yang harus atas mungkin itu. Jadi bukan boleh berhimpun benda yang berlawanan kalau Allah buat sekalipun. Macam contohnya kan, gemuk dengan kurus. Gemuk dengan kurus tu Allah pilih satu, Allah tentukan satu. Kalau dipilih orang tu gemuk, maka kurus pun tak ada. Kalau Allah pilih dia kurus, maka gemuk tu tiada. Tak ada lah. Jadi dia kudrat buat ikut macam mana yang ditentukan oleh iradat. Apa tu kata? Menentukan setengah daripada beberapa perkara. Setengah. Jadi bukan boleh berhimpun semua sekali, tak? Lelaki, perempuan. Jadi Allah pilih mana? Jadi kalau iradat pilih lelaki, maka kudrat pun akan buat lelaki. Kalau iradat pilih perempuan, maka kudrat pun akan buat perempuan. Boleh tak perhimpun lelaki dan perempuan dalam satu benda? Pada satu orang tu, lelaki perempuan perhimpun sekali. Boleh tak? Tak boleh lah. Ustaz, yang pondan tu macam mana? Khunsa tu. Oh, khunsa tu nak kata lelaki tak boleh, nak kata perempuan tu tak boleh. Sebab dia ada dua alat. Kecuali lah ada tanda yang menampakkan dia tu lelaki atau perempuan. Apa tanda dia? Tanda dia ialah bila kemaluan tu berfungsi. Mana yang berfungsi?
Kalau jalan lelaki tu yang berfungsi, kencing kot jalan lelaki je, jalan perempuan tak ada, maka dihukumkan dia lelaki. Kalau dia kencing kot jalan perempuan saja, maka dia namakan hukum dia perempuan. Macam tu. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad ni, menentukan mungkin dengan setengah daripada beberapa perkara yang harus. Harus lelaki perempuan, harus gemuk kurus, harus tinggi rendah, harus. Itu semua harus berlaku. Atas mungkin itu, atas mungkin. Jadi Allah Ta'ala menentukan sejak daripada azali. Sebab itulah dalam kitab fiqh ta'alluq iradat ni tuan-tuan. Kerja iradat ni satu aja. Apa? Yang dinamakan apa? Ta'alluq tanjizi qadim. Lulus sedia kala lagi dah. Iradat tu menentukan tuan-tuan sekalian. Lulus sedia kala dulu lagi dah. Sedia kala lagi dah. Allah menentukan. Menentukan nak jadi alam dia begini. Nak jadi anak manusia tu begini. Maka tidak ada sedikit pun daripada benda yang berlaku dalam dunia ni terkeluar daripada iradat Allah Ta'ala. Tak ada. Maka sebab itulah tuan-tuan ya. Saya bukan nak peringatkan apa dak lah. Cuma tuan-tuan ya, akhir zaman ni tuan-tuan ya, Masya Allah tabarakallah dah. Kita banyak, saya lah, orang lain saya tak tahu. Saya perasan ramai asatizah kita tuan-tuan ya. Kadang-kadang bercakap, saya rasa sebabkan kelemahan ilmu usuluddin tu mereka lemah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah mereka kata macam tu. Terutamanya kan, minta maaf lah, saya bukan nak tegur, nak sentuh siapa-siapa, tidak ni. Kadang-kadang kan zaman kita ni kan, ini yang ada dalam platform kita pada hari ni kan, platform kita Google Meet kita pada malam ni kan tuan-tuan. Kalau saya tanya gini lah, di antara tadabbur Quran, hari ni kan banyak masjid-masjid lah yang buat kan tuan-tuan ya, pengajian yang dinamakan tadabbur Quran. Satu. Ataupun tazakkur Quran. Ramai yang buat ni. Tapi kan tuan-tuan ya, bukan kata semua ustaz-ustaz tu salah. Tak. Saya tak kata macam tu. Tapi ada saya terdengar tuan-tuan ya, yang saya terdengar ada ustaz-ustaz yang mengajar ni, tuan-tuan sekalian ya, bahkan dalam Radio Hakim juga ada kata macam tu. Contohnya ada satu ketika saya dengar dia kata Abu Lahab tu jadi kufur tu bukan pilihan Allah. Dia kata macam tu. Bukan kehendak Allah, dia kata. Abu Lahab tu sendiri yang memilih nak jadi kufur tu, Abu Lahab sendiri yang pilih. Dia kata macam tu. Ini ustaz tu bercakap dalam Radio Hakim. Dalam Radio Hakim. Saya ulang lagi. Dalam Radio Hakim. Institut Kepahaman Islam Malaysia. Islam Malaysia ni tuan-tuan, nak bawa orang kepada Mu'tazilah ke? Kalau kata macam tu, Mu'tazilah tu. Bahkan ada di kalangan asatizah kita dia berkata macam ni. Dia kata, adakah Allah Ta'ala tu menentukan kesesatan atas hamba dia? Dia kata macam tu. Dia tanya pada audien lah. Lepas tu dia yang jawab. Dia kata, tentu tidak. Dia kata, tentu tidak. Jadi mana kesesatan tu bukan dalam pilihan Allah. Jadi berkata bukan pilihan Allah, pilihan siapa? Pilihan makhluk, pilihan manusia tu sendirilah. Jadi bila kata macam tu tuan-tuan sekalian, maka itu adalah pegangan Mu'tazilah. Kenapa? Kerana bercanggah dengan ayat Quran. Mana ayat Quran? Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qasas, cuba buka surah Al-Qasas, ayat yang ke-68. Cuba tengok ya, surah Al-Qasas, ayat 68. Cuba tengok baik-baik tuan-tuan ya. Cuba tengok surah Al-Qasas, ayat 68. Bercanggah dengan ayat Quran kalau kata manusia tu ada pilihan. Manusia tu ada pilihan. Bila kata ada pilihan, tengok dalam ayat Quran ni tuan-tuan, dalam ayat surah Al-Qasas ayat yang ke-68. Tengok baik-baik. Okey. Dalam ni dia kata begini ya. Dalam ni kata wa rabbuka ya'lamu, bukan.
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ta'ala amma yusyrikun. Tengok dalam surah Qasas ayat 68. Makna ayat tu apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maknanya wa rabbuka, bermula Tuhanmu ya Muhammad, yakhluqu ma yasha', menjadilah ia rabbuka tu, ma yasha' akan barang yang dia kehendak. Ma yasha'u, barang yang dia kehendak akan dia kama tu. Wa yakhtar, wa yakhtaru, dan dialah yang memilih. Jadi maknanya Allah yang memilih. Nak menguatkan lagi dalil tu, tengok ayat sambungan lah. Makana lahumul khiyarah, dan tiada adalah nak bagi mereka itu al-khiyarah tu, nak pilihan, tak ada pilihan. Sebab tu di hujung ayat tu, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci lah Allah Ta'ala dan maha tinggilah dia daripada barang yang disekutukan oleh mereka itu. Jadi maknanya, kalau ada orang kata Abu Lahab yang pilih nak jadi kufur tu, bermakna tuan-tuan sekalian, dia telah menyengutukan Allah Ta'ala dengan perbuatan Abu Lahab. Kalau orang tu kata pula, dia kata, adakah Allah menentukan sesatan kepada hambanya? Tidak. Bila kata tidak tu, bermakna hamba tu sendirilah pilih nak sesat tu. Maknanya tuan-tuan, pada ketika itu, jadi apa? Maka jadilah kehendak makhluk tu yang memberi bekas. Jadi kehendak Allah pula tak. Maknanya Allah Ta'ala tu Tuhan sekalian alam. Kita ni alam, kita ni makhluk. Perbuatan kita pun makhluk. Tiba-tiba perbuatan kita ni kita yang buat, bukan Allah yang buat. Perbuatan kita berlari, main, termasuk kufur tu sendiri perbuatan manusia juga. Perbuatan kufur tu bukan Allah yang pilih pula dah. Jadi etikot macam tu. Batu tuan-tuan sekalian, hari ini bukan semua ustaz tu dia boleh baca kitab tauhid, tak boleh. Bukan semua minta maaf lah, admin saya minta maaf banyak-banyak ni. Pasal apa? Ini kena sentuh orang ni. Ini bahaya ni. Tak jamin. Kalau dalam handphone saya ni kan, ini kalau nak bagi tahu handphone saya ni kan, banyak orang hantar tuan-tuan sekalian. Satu ketika dulu dalam TV3, tanyalah ustaz. Ustaz tu kata, ustaz tu ada doktor pensyarah UIA. Dia kata orang yang bunuh diri tu, dia kata orang bunuh diri tu bukan kehendak Allah, dia kata. Dia sendiri yang bunuh diri dia kata. Padahal belum sampai masa dia mati lagi. Dia sendiri yang bunuh. Belum sampai masa mati lagi. Jadi ayat Quran yang Tuhan kata, iza ja apa? Ajaluhum tu, la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, tak mana? Tak mana ayat tu? Kalau kata bukan pilihan, bukan Allah yang matikan dia, dia sendiri yang matikan dia. Kalau dia sendiri yang matikan dia, maknanya dia ada kuasa daripada diri sendiri. La haula wa la quwata illa billah. Ini ada doktor saja je ni. Itu yang saya kata hari ni tuan-tuan kan, yang ada yang berlagak dengan PhD dia. Ada yang ustaz yang jenis berlagak dengan PhD. Saya ada PhD. PhD ni pun belum tentu selamat lagi di akhirat. Imam Syafi'i ada PhD tak? Aduhai. Bukan saya marahkan nak ambil PhD tu, tak. Cakap biarlah bagi ada law, ada kaedah. Jangan bercakap tanpa kaedah. Tengoklah. Yang banyak cakap tu orang yang suka dengan tadabbur Quran. Patutlah tuan-tuan sekalian. Tadabbur Quran ni salah ke? Kalau ustaz tu memang pakar dalam ilmu tauhid, dia pakar dalam ilmu fiqh, dia pakar dalam ilmu Al-Quran, dia pakar, silakanlah. Ini bertukar bertakir tuan-tuan sekalian, bertukar-tukar ayat. Sini faham macam ni, yang ni ayat ni macam ni. Kalau tengok ayat-ayat dalam surah Qasas ni, salah tak mengatakan itu pilihan Abu Lahab? Salah tak? Tentulah salah. Al-Quran kata macam tu. Allah menafikan maka nalahumul khiyarah. Datang dengan kalimah jamak tu. Maksudnya tidak ada pilihan bagi mereka tu, makhluk tu tak ada pilihan. Allah yang memilih. Allah yang pilih atas kita tuan-tuan sekalian. Baik, dengar ni Okey. Jadi dia dah menentukan sejak daripada azali
dengan setengah daripada berapa perkara yang harus atas mungkin itu seperti seperti pengetahuan dan jahil. Seperti ilmu lah, ilmu dan jahil. Mana orang tu alim dan jahil. Allah pilih. Nak jadikan orang tu jahil ke? Nak jadikan orang tu ada ilmu ke? Allah yang pilih. Dan putih dan hitam. Putih hitam. Ada yang orang tu Allah jadikan dia putih. Macam kita pergi Afrika kan. Nak cari orang putih susah. Semua hitam belaka. Sebab Allah jadikan orang Afrika tu macam tu. Macam tempat kita ni, ada putih, ada hitam, ada sawo matang, ada coklat, ada hitam manis. Jadi Allah pilih lah warna-warna tu. Dan besar dan kecil. Besar kecil. Jadi besar kecil tu, Allah pilih salah satu daripada kedua-dua ni. Jadi itu kerja iradat tu. Allah menentukan sejak daripada azali. Jadi faham kitanya apa? Faham kitanya tidak ada sesuatu perkara pun yang terkeluar daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Okey. Kemudian kata dia mustahil lawannya. Mustahil lawannya lawan bagi iradat. Mustahil atau boleh kita baca dan bermula lawan bagi iradat tu mustahil. Tak terima pada akal kita sabitnya lawan bagi iradat tu pada Allah Ta'ala. Mana apa yang mustahil tu? Iaitu tengok sini. Ada sesuatu atau tiada ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak Allah Ta'ala. Tengok fahamnya apa? Jelas dah kat sini ni. Maknanya kan berlaku sesuatu sama ada ataupun tiada tu berlaku dengan tidak kehendak Allah Ta'ala. Jadi cuba tengok. Kalau kata kufur tu berlaku, tak berlaku dengan tidak kehendak Allah Ta'ala. Berlaku juga. Dengan tidak kehendak Allah berlaku juga. Mustahil tak pada akal kita. Mustahil. Jadi kan kalau kita fikir secara halus lah, orang yang kata macam tu kan, saya nak tanyalah yang dalam Google Meet kita malam ni kan, status iman orang yang kata macam tu berkenaan dengan rukun iman yang keenam. Percaya dengan qada qadar. Macam mana? Macam mana kita percaya dengan qada qadar tu? Percaya dengan qada qadar tu dengan makna kita percaya, kita meyakini bahawa jahat dan baik itu semuanya daripada kehendak Allah, ketentuan Allah. Jadi kan soalnya kalau orang kata Abu Lahab sendiri yang pilih nak jadi kafir tu, bukan kehendak Allah. Jadi dalam ni kata kalau berlaku sesuatu dengan tidak kehendak Allah Ta'ala tu mustahil, tak boleh terima pada akal. Jadi maknanya kan orang yang kata macam tu dia telah menyabitkan benda mustahil pada Allah tak? Jadi bila menyabitkan benda mustahil pada Allah, status iman dia macam mana? Bahaya tak ni tuan-tuan sekalian? Bahaya tak? Bahaya sangat-sangat. Bahaya sangat-sangat ni tuan-tuan sekalian. Bahaya sungguh-sungguh ni. Bukan bahaya sikit-sikit ni. Bahaya sangat-sangat ni. Status dia dengan rukun iman tu macam mana? Sebabkan rukun iman ni percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan nabi-nabi, rasul-rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada qadar. Keenam-enam ni wajib percaya kita tu betul. Ikut acuan ilmu tauhid tu, ikut acuan tu kena betul. Percaya dengan Allah bagian-bagian, percaya dengan malaikat bagian-bagian, percaya dengan kitab bagian-bagian, percaya dengan rasul bagian-bagian, percaya dengan kiamat bagian-bagian, percaya dengan qada qadar apa kena betul-betul. Tapi kalau dikata Abu Lahab tu sendiri pilih nak jadi kafir, ataupun dia tu mati bunuh diri tu bukan kehendak Allah, bahkan dia sendiri yang matikan diri dia, tak sampai masa mati lagi, masa tak sampai mati lagi maksudnya berlaku juga tanpa kehendak Allah, mati juga. Allah tentukan dia mati lain, tapi dia sendiri pilih untuk mati bunuh diri itu, dia pilih sendiri. Bermakna pada ketika itu qada qadar tu tak kat mana? Dia percaya pada qada qadar tu macam mana?
Ini ustaz ni yang cakap ni. Ini orang yang ada status agama, ada doktor, ada PhD yang kata macam ni. Itu maknanya tuan-tuan ya. Bab tauhid ni tuan-tuan, kalau kita tak pernah lah mengaji tauhid secara betul-betul dengan tok guru tuan-tuan ya. Sebab itulah anak cakap apa ni, anak cakap orang betul tuli, cakap je tak apa rasa takut. Ya, kalau orang ngaji tauhid ni kan nak cakap pun sesuatu tu pun dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjaga-jaga tuan-tuan, berjaga-jaga sungguh-sungguh tu. Ya, jaga baik-baik, jadi tengok, mustahil ada sesuatu atau tiada ada sesuatu tu dengan ketiadaan kehendak Allah Ta'ala. Jadi tiada sesuatu, mati, tiada, makhluk tu mati, tiada, tak ada lah dia kan. Tak berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Maksudnya mesti berlaku dengan kehendak Allah. Jadi salah tak orang katakan mati itu tak keluar pada kehendak Allah, tak sampai masa mati lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Berat kita ni. Berat sangat kita ni tuan-tuan. Berat sangat-sangat. Walaupun dia ada doktor sekalipun. Sebab itulah saya punya gerak hati lah. Gerak hati saya tuan-tuan. Sebab kejahilan macam ni lah yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan balak kita pada kita. Musibah pada kita ni tuan-tuan sekalian. Inilah. Saya bacakan satu hadis ya tuan-tuan. Hadis ni kan bila saya dapat daripada guru saya kan. Hadis ni daripada Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani ni. Syekh Abdullah Al-Jarumi ni. Tuan-tuan ya. Sampai dalam kepala saya lekat. Hadis tu lekat tuan-tuan sekalian. Hadis tu bunyi macam ni. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Apa itu? Fayabtalihimullah bisalasati baliyatin ulaha yarfa'illahul barakata min kasbihim wasani yusallitullahu sultanan zaliman. Yang ketiganya, ni bahaya ni. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Punca dia satu je. Punca dia satu je. Apa dia punca dia? Nabi kata sayati zamanun ala ummati. Lagi akan sampai satu masa, satu zaman di atas umat aku tu, apa yang berlaku? Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Yafirru maksud mereka tu lari daripada ulama dan fuqaha. Maksud lari tu bukan jumpa ulama lari. Jumpa ulama ni buruk lari. Jumpa fuqaha buruk lagi. Tak, bukan makna macam tu. Maknanya mereka tidak mahu menuntut ilmu. Tak nak menuntut ilmu tuan-tuan sekalian. Bila tak nak menuntut ilmu tu, maka tuan-tuan sekalian Allah turunkan musibah balak. Fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin. Pada ketika berlakunya yang umat Muhammad ni lari daripada ulama ni, nak berlakunya tuan-tuan. Apa ya? Allah Ta'ala membalakkan mereka itu dengan 3 balak. Allah turunkan balak dengan 3 balak tuan-tuan sekalian. 3 musibah. Yang pertama, apa dia? Yang pertama tuan-tuan sekalian, ialah Allah Ta'ala angkat keberkatan daripada usaha manusia, usaha umat Muhammad pada hari itu. Allah Ta'ala angkatkan keberkatan. Yarfa'illahul barakata min kasbihim. Daripada usaha mereka, Allah Ta'ala angkatkan keberkatan. Tak ada berkat. Benda tu tak ada berkat. Tak ada berkat maksudnya apa? Tidak ada kebahagiaan, tak bertambah kebajikan, yang tak boleh buat pun. Kalau kita buat pun tak ada kesan. Tak ada kesan tuan-tuan, tak ada kesan. Tu maknanya usaha kita tak ada berkat, tak ada kesan, tak ada apa-apa. Kosong saja tuan-tuan. Baik. Tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, macam tadi yang tuan-tuan saya bawa balik satu masjid ni. Jadi adalah bulanan punya pengajian bulanan. Jadi pergilah saya. Bercakap bab tauhid ni tuan-tuan. Sampai saya kata kalau kita tak mengaji tauhid ni, ikut guru saya kata, maka terbukalah pintu untuk jadi kufur seluas-luasnya. Bila kita tak mengaji tauhid, tuan-tuan sekalian, terbukalah pintu kekufuran seluas-luasnya.
Anak, ini perkataan guru kami, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Qatani inilah. Anak, dia kata kalau tak ngaji tauhid, anak, maka terbukalah pintu menjadi kufur seluas-luasnya. Kenapa kata macam tu? Dalam kitab Faridah pun kata, dalam kitab Misbah Munir pun kata, anak, bahkan dalam kitab Aqidah pun kata, macam mana? Orang yang tak peduli, tak peduli Tuhan tu ada ke tak ada ke, kuasa ke tak kuasa ke, Tuhan tu Qiyamu Ta'ala Nasir ke, wadaniyat ke, tak kira. Tuhan tu, dia asyik kira dunia dia je, dia tak kira pun yang tu. Anak, tak peduli pun. Anak, maka tuan-tuan orang tu anak dekat dengan kekafiran. Walaupun zahirnya dia Islam. Anak, zahir Islam, tapi iman tu tak ada, tuan-tuan sekalian. Jadi tengok dalam kita sesuaikan dengan hadis tu lah. Balak yang musibah yang pertama, Allah Ta'ala angkatkan anak keberkatan daripada usia manusia tu, umat Muhammad masa tu. Dan yang keduanya, ini kalau saya baca ni, saya bukan orang politik, tapi tengok ya, yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Allah Ta'ala kerasi atas kita. Allah Ta'ala yusallit, maksudnya Allah Ta'ala paksa, Allah Ta'ala hantar pada kita nak pemimpin yang zalim. Nak pemimpin yang zalim, tuan-tuan. Masa tak ikut, tuan-tuan ya. Jadi takut pula saya nak bagi contoh ni kan. Takut nak bagi contoh ni. Contoh nak masuk masjid, nak kena dia 2 dos. Pula dah. Ya tak? 2 dos pula dah. Sekarang ni nak 3 dos pula dah. Allahu Akbar. Ni takut juga ni. Mungkin ini salah satu daripada yang Nabi kata ni lah. Allah Ta'ala hantar sultan pemerintah yang zalim. Jadi tuan-tuan, fahamnya sekarang ni, saya faham begini. Kalau saya salah, minta maaf ni. Yang saya faham ni, kalau kita nakkan kerajaan kita ni kerajaan yang adil, satu je. Apa dia? Ramai-ramai rakyat umat Islam ni pergi cari ilmu, lepaskan fardu ain dalam 3 ilmu ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Selesai masalah. Tapi semua pergi ngaji. Semua kena selesaikan fardu ain ni. Semua kena menghadap Tok Guru belaka. Selesai. Bukan menang pilihan raya. Menang pilihan raya pun kalau yang menang sekali pun bukan boleh buat pun. Bukan di tegak Islam pun menang pilihan raya. Ngaji tak juga. Orang yang nak negara Islam tu ngaji pun tak. Bahaya pula malam ni cakap ni Ustaz. Tapi cuba nampak, cuba fikir betul-betul hadis ni tuan-tuan sekalian. Cuba fikir. Yang takbir tu Allahu Akbar sampai gugur pokok kelapa punya buah tu, gugur kelapa tu yang terkejut dengan takbir tu tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar, plop jatuh keluar kelapa tuan-tuan sekalian. Tapi suruh ngaji tak nak. Pelik tak? Pelik zaman kita ni. Tu dia tuan-tuan tak? Kita nak kerajaan tu kerajaan yang adil, tapi kita sendiri yang buat kerajaan tu zalim. Kita sendiri yang pilih tuan-tuan sekalian. Bukan pilih pasal pangkah tu tak. Tapi tuan-tuan, kita tak mengaji. Kita tak cari ilmu. Tak selesai. Sebab tu ada yang tuan-tuan zaman kita ni tak sedar dah jadi kufur tuan-tuan sekalian. Tak sedar. Minta maaf tu kata macam tu, minta maaf. Dan yang ketiga balaknya apa dia? Ini lagi bahaya ni. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar daripada dunia tidak bawa iman. Yakhrujuna minad dunya. Keluar daripada dunia umat Muhammad masa tu bighairi iman. Hal keadaan dia waktu dia keluar daripada dunia tu dengan tidak bawa iman. Kenapa? Sebab tak mengaji, tak belajar. Rasulullah ni bila dia wafat tuan-tuan sekalian, dia tinggalkan siapa untuk menyambung kerja dia? Dia meninggalkan ulama. Sebab itulah Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris para Nabi. Maksudnya Nabi wafat tidak meninggalkan harta. Nabi wafat tidak meninggalkan rumah besar. Nabi wafat tidak meninggalkan duit dinar ringgit yang banyak. Tak, Nabi tak tinggal yang tu. Tapi Nabi tinggalkan apa? Ulama yang menjadi pewaris Nabi. Jadi bila umat Muhammad ni tidak mau berhadapan dengan ulama, maka tuan-tuan sekalian, pintu nak jadi kufur tu terbuka luas. Itulah banyak yang mati dalam keadaan kekufuran, tak bawa iman. Bukan mana tak Islam, tapi tak bawa iman. Baik, jaga Okey. Sebab itulah kadang-kadang walaupun dia ada doktor di pangkal nama dia, tapi tak mengaji yang jenis pasien fardu ain.
Ya tak? Prinsip fardu ain tauhid, fiqh tasawuf pada mereka asas tak mengaji tuan-tuan. Patutlah kata macam tu walaupun dia doktor sekalipun. Ya tak? Walaupun dia doktor sekalipun. Ya tak? Yang pegang Tuhan duduk atas aras. Doktor yang kata macam tu. Mufti yang kata macam tu. Pelik zaman kita ni. Ya, baik. Okey, tengok ya. Kemudian okey. Ya, kemudian kata dia mustahil tu perkara tak terima pada akal kita, ada sesuatu ataupun tiada sesuatu tu dengan ketiadaan kehendak Allah. Yang tak mustahilnya apa? Tak mustahilnya ialah benda tu berlaku mesti dengan kehendak Allah. Orang tu ada ke, apa ada atau tiada, semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mana dalil, mana nas? Ya. Dalil ni penting ni. Dan dalil iradat Allah Taala bahawasanya jikalau tiada ada ia mempunyai kehendak, kalau Tuhan tu tak ada kehendak. Ini dalil akal ni. Kalau Allah Taala tu tak ada sifat berkehendak. Okey, tak ada sifat kehendak. Apa jadi? Kalau Tuhan tu tiada sifat, tiada mempunyai sifat kehendak, nescaya tiada ada segala makhluk ini natijah dia. Kalau Tuhan tu tidak ada sifat berkehendak, maka tidak adalah makhluk ini. Kenapa? Kerana mereka yang tiada mempunyai kehendak itu tiada mempunyai, tiada memperbuat ia, dan ketiadaan makhluk ini batil. Bila dia tidak ada sifat berkehendak, maka dia tidak ada kudrat. Dia tak boleh buat. Sebab nak buat sesuatu tu mesti dimulakan dengan ada sifat berkehendak. Kita nak makan. Jadi perbuatan makan tu mesti dimulakan dengan ada kehendak nak makan. Kita nak berjalan. Maka mestilah ada kehendak sebelum kita berjalan. Jadi aku nak berjalan ni. Maka baru kita berjalan. Berjalan tu kudrat buat. Nak berjalan tu iradat. Jadi tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tidak ada iradat, nescaya tak ada makhluk. Pasal apa? Sebab dia kena ada makhluk ni, kena kudrat nak buat tu, mesti ada sifat berkehendak nak buat. Barulah kudrat buat. Kalau tidak ada sifat berkehendak, tak ada sifat iradat, macam mana Allah Ta'ala kudrat nak buat? Maka tidak adalah makhluk. Bila tidak ada makhluk, tengok. Bila tidak ada makhluk, apa jadi? Kerana tiada kita buat, dia kata, kerana mereka yang tiada punya kehendak tu tiada membuat, dan ketiadaan makhluk ni batil. Tak ada makhluk tu batil, palsu. Pasal apa? Dengan musyahadah. Kenapa? Sebab kita dah tengok dah makhluk tu ada. Bila makhluk tu ada, maka sabit dan nyatalah Allah Ta'ala tu bersifat dengan iradat. Maka sabitlah iradat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sabit iradat ni, maka tentulah ada sesuatu ataupun tiada sesuatu mesti dengan sifat kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana boleh tidak ada kehendak, jadi je macam tu makhluk. Tak boleh. Mesti ada makhluk ni dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, wallahu alam. Kita berhenti dulu ke 9 ilmu. Baik, ada persoalan tak? Kalau tak faham dalam yang kita ngaji tadi ni, dapat iradat tu, kalau ada yang tak faham, boleh buat pertanyaan. Baik, terima kasih dan jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pengajian pada malam ini. Jadi insya-Allah di tangan saya ini ada 5 soalan. Jadi insya-Allah kita akan tanyakan dahulu soalan yang pertama. Soalan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay. Apakah hukum seseorang itu berkata Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, kerana saya ada dengar seorang ahli politik merangkap presiden sebuah parti berkata begitu, dan apakah hukum seseorang mengatakan Wahabi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, dengar soalan tu pun saya dah agak siapa dia yang tuju soalan ni dah agak dah.
Saya dah agak dah. Saya dah boleh agak dah. Soalan ni tuju kepada siapa-siapa tu saya tahu dah tuan-tuan. Memang dia tu berkata macam tu. Baik. Tengok ya. Dalam sebuah kitab Imam Syafi'i berkata begini. Imam Syafi'i guru kita lah. Bukan, imam kita lah. Imam kita kata macam ni. Dia kata, mani'taqada annallaha jalisun fawqa arsy fahuwa kafirun. Itu bukan perkataan saya tau. Itu perkataan Imam Syafi'i. Dia kata, mani'taqada, barang siapa yang beriktikad Allah Ta'ala tu duduk di atas arash, maka hukumnya fahuwa kafirun. Maka orang tu dihukumkan kafir. Apa sebab jadi kafir ni tuan-tuan kalau orang tu pegang macam tu? Pegang macam tu dia kafir, kenapa? Kerana dia telah menyamakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk. Kenapa? Sebab gini, bila Allah Ta'ala tu bertempat, bila Allah Ta'ala duduk atas arash, saya kan pernahlah berlaku pada saya ni. Berlaku masa tu saya ada mengajar di satu masjid. Bukan, saya nak kata saya mengajar pun saya tak berani lah. Saya bukan mengajar pun. Saya hanya baca kitab sahaja. Okay? Baca kitab je, baca kitab. Jadi nak kata mengajar saya tak tahu, saya tak pandai. Saya hanya baca kitab. Masa tu saya baca kitab fiqh, kitab Faridatul Faraid. Lepas tu kan, kebetulan lah kot, malam-malam lain tak ada orang ni. Ada masa tu malam tu ada. Rupanya dia pelajar salah satu daripada universiti tempatan. Dia Kuala Lumpur lah. Jadi dia belajar di UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia lah. UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey. Itu dia tanya saya. Dia buat persoalan lah. Dia kata, Ustaz, ngajar kitab sifat 20 ni bid'ah ni. Dia kata apa ni, Nabi tak pernah ajar sifat 20 ni. Saya masa tu kan, nak melenting ke ataupun nak cool je. Saya pun tuan-tuan ambil pendekatan Habib Omar ni. Dia kata apa? Dia kata iqamatul hujjah, iqamatul dalil. Tegakkan dalil. Tegakkan dalil dia kata. Dan ba'id, jauhkan diri kamu daripada mujadalah. Berdebat tu jangan, dia kata. Tapi tegakkan dalil. Tegakkan dalil kita. Jadi saya tanya pada dia, baiklah. Kalau kamu kata sifat 20 ni bid'ah, Nabi tak buat, Nabi tak ajar, saya tanya dia, kalau macam tu, macam mana kamu punya tauhid kamu, macam mana? Oh, kami pakai Quran dan hadis sahaja. Kami tak pakai ulama buat ni, kami tak pakai, dia kata. Kami hanya pakai Quran dan hadis. Dia bacakan ayat, dia kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, dia kata. Bila kamu berbantah-bantah pada satu tu, kembalilah kepada Quran dan hadis lah. Farudduhu ila Allah. Ila Allah tu Quran lah, wa Rasul tu hadis lah. Jadi saya pun okeylah, kalau macam tu saya nak tanyalah. Saya nak tanya, kalau macam tu kan, ayat Quran yang bunyi Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Dia pun kata terus, dia kata, itulah pegangan kami. Apa pegangan kamu? Dia tanya, pegang kami, Allah Ta'ala tu duduk di atas arash. Tak apalah. Saya pun buat pertanyaan. Okeylah. Kalau kamu kata Allah Ta'ala duduk atas arash, soalan saya pertama, adakah arash tu makhluk ataupun qadim? Arash tu adakah dia makhluk ataupun dia qadim? Tuan-tuan tu buat tengoknya. Orang macam ni kan tuan-tuan ya. Akidah pun tak tahu macam mana pegangan tuan-tuan. Tak permanen, tak tetap, tak sabit. Dalam akidah tu ada syak, ada zon, ada waham. Dalam akidah dia tuan-tuan sekalian. Ini akidah bukan boleh ada syak, bukan boleh ada zon, bukan boleh ada waham. Dalam akidah. Bila dia kata macam tu, bila saya tanya, arash tu makhluk ke qadim? Maka dia jawab, oh arash tu tentulah makhluk Allah. Bila dia kata makhluk Allah, saya pun tanya dia, okeylah, kalau kamu kata arash tu makhluk Allah,
maka tentulah aras tu ada permulaan adanya. Ya, betul tak? Dia kata ya. Okey. Allah Ta'ala tu baharu ke qadim? Dia kata Allah Ta'ala baharu ke qadim? Oh, dia kata Allah Ta'ala tu qadim lah. Tak ada permulaan lah. Okey, kalau macam tu, sebelum Allah Ta'ala buat aras, Allah duduk ke berdiri? Soalan ni tuan-tuan bila kena macam tu kan, dia dah mula berubah. Dia kata tak. Oh, Masya Allah tuan. Dalam bab akidah boleh tukar sekelip mata. Tak. Dia kata arah tu qadim. Bertukar pula kata arah tu qadim pula tuan-tuan. Jadi arah tu qadim pula. Tadi kata makhluk. Lepas tu kata qadim pula. Maknanya akidah mereka tak sabit. Tak tetap. Berubah macam tu pun. Ini akidah yang bahaya. Golongan yang bahaya dalam Malaysia tuan-tuan. Bahaya ni. Dia kata apa? Oh, aras tu qadim. Oh, kalau macam tu saya kata aras dengan Allah Ta'ala tu qadim dua-dua lah. Dia kata iyalah qadim lah. Kalau aras tu qadim, boleh tak kita kata Allah Ta'ala tak kuasa atas aras sebab Allah pun qadim. Jadi Allah nak mengaku tak? Allah nak kata tak aras tu makhluk dia sebagai Rabbil Alamin? Boleh tak? Maka masa tu tuan-tuan tergaru-garu dia duduk pun tak senang dah dia. Saya kata kat dia, kau pergi balik tanya pada doktor engkau, nak soalan saya tu tolong tanya pada doktor engkau. Macam mana doktor engkau jawab? Balik. Tapi saya tanya lagi tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala duduk atas aras, aras dengan Allah siapa besar? Kalau kita duduk atas kursi, tuan-tuan, kita dengan kursi tu siapa besar? Kalau kita besar, tak muat atas kursi tu. Jadi kata, oh Allah Ta'ala besar. Kalau Allah besar, macam mana nak duduk atas aras? Aras tu kecil. Aras besar. Kalau aras besar, Allah jadi kecil pula. Akidah tak permanen dalam bab ni tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu tak boleh kata Allah Ta'ala duduk atas aras, tak boleh. Menyamakan dengan makhluk. Sebab itulah Imam Syafi'i kata manik taqada annallaha jalisun fawqa arsy fahuwa kafirun. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan sekalian. Tak kata macam tu. Ada takwil kita Ahlussunnah wal Jamaah, ada pun takwilan kita tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi jelas tak? Jelas ya. Okey. Soalan yang dalam ni ada soalan yang dua pula. Apakah hukum seorang mengatakan Wahabi tu masuk Ahlussunnah wal Jamaah? Bermakna orang tu jahil dengan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berkata tu walaupun dia ada master sekalipun, walaupun ada PhD sekalipun, dia jahil dengan makna Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan sekalian. Kalau dia kata Ahlussunnah wal Jamaah tu, Wahabi tu masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Wahabi kita, pegangan Wahabi tu banyak sangat yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa imma pada fiqh, wa imma pada akidah, pada tauhid. Dua-dua banyak percanggahan. Wahabi ni. Contohnya apa? Kalau dalam fiqh, contohnya apa tuan-tuan? Kalau kita bersedekah dengan ayat Quran kepada si mati, sampai ke tak? Wahabi kata tak sampai. Ahlussunnah kata sampai tak? Sampai. Ada nas tak? Ada nas. Banyak dalil. Banyak nas mengatakan sampai. Amalan-amalan kita sedekah kepada orang mati tu sampai. Banyak dalil. Banyak nas. Jadi maknanya orang yang mengatakan Wahabi itu juga Ahlussunnah wal Jamaah, berarti dia jahil dengan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Minta maaf. Wallahu alam. Baik. Baik Ustaz. Ini insya-Allah soalan kedua berkaitan dengan pengajian pada malam ini. Soalan ni, bolehkah kita mengatakan bahawa kita buat pilihan tetapi Allah Ta'ala yang menentukan? Mohon penjelasan Ustaz. Tak boleh kata macam tu. Sebab sebenarnya kan, sebab itulah kita ni tuan-tuan ya, mukhtaran fil zahir wa majburan fil batin. Zahir nampak macam kita yang memilih. Sebenarnya pada hakikatnya Allah Ta'ala lah yang memilih tuan-tuan sekalian. Tak boleh kata Allah menentukan, kita pilih. Jadi maknanya adakah
berkongsi perbuatan kita dengan perbuatan Allah Ta'ala tu berkongsi baru jadi? Kalau kita kata, kita yang pilih, lepas tu Allah menentukan. Apa makna ayat ni? Ayat ni bersekutu tak dengan ketentuan Allah Ta'ala dengan perbuatan kita? Bersekutu tak? Bolehkah bersekutu macam tu? Mana boleh kata macam tu? Ya nak? Bila kata-kata kita yang memilih, nak berlawanan tak dengan ayat Quran tadi ni? Allah nafikan wa ma kana lahumul khiyarah. Dan tiada ada. Maka lahumul khiyarah. Tiada ada pada mereka itu makhluk tu al-khiyarah, pilihan-pilihan. Tak ada. Itu kalimah jamak tu. Tak ada. Tak ada pilihan kita ni. Cumanya tuan-tuan dalam masalah ni kan, usaha dan ikhtiar tu bukan pilihan ke? Usaha dan ikhtiar tu adalah perintah Allah. Allah suruh buat. Tapi keberkesanannya Allah Ta'ala yang menentukan. Kita usaha, kita makan. Kenyang, Allah yang mengenyangkan. Macam tu. Bukan kita yang buat pilih. Bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang memilih. Kita bergerak tangan kita tu. La tataharraku zaratan illa biiznillah. Tapi jaga-jaga akidah kita. Jangan sampai turun kepada Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah ni dia menolak usaha dan ikhtiar. Kita tak. Kita ni ada lagi habuan usaha dan ikhtiar kita. Jadi usaha ikhtiar kita tu Allah yang menentukan. Contohnya kita sakit, kita bergerak cari ubat. Allah yang menentukan kita tu bergerak cari ubat. Macam tu. Baik. Ada lagi soalan? Faham dah? Okey, baik Ustaz. Jadi insyaAllah soalan seterusnya. Soalan seterusnya, bolehkah seseorang itu tidak mahu terikat dengan satu mazhab tetapi dia masih menggunakan mazhab dan tidak menolak mazhab? Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasan. Soalan macam ni kan tuan-tuan, nampak soalan ni macam mirip pada Dr. Rora. Dr. Rora dengan Mufti Perlis tu samalah tu. Dia tak nak terdekat dengan mazhab. Tapi mengaku pegang mazhab. Tapi dipelekeh-pelekehkan mazhab. Contoh macam satu video tuan-tuan, satu klip video berkenaan dengan bapa tu ialah wali mujbir. Masuk wali mujbir tu dia boleh paksa anak dia kahwin, boleh. Tapi dengan syarat bahawasanya laki-laki yang bapa tu paksa mestilah laki-laki yang sekufu dengan anak dia. Boleh. Tapi kan Mufti Perlis kata, dia tanya pula pada budak sekolah depan dia tu. Budak-budak ni, budak-budak SPM, budak-budak sekolah ni kata, kamu semua nak tak? Bapa kamu kahwin dengan kamu tanpa redha pada kamu. Boleh tak? Kami tak nak, kata budak-budak tu. Memanglah fiqah ni bukan ditanya orang jahil. Budak-budak tu bukan reti. Termasuk mufti tu sama tak reti tuan-tuan sekalian. Patut mana dia tanya macam tu? Apa jadi mufti macam tu? Hukum tanya pada ulama, bukan tanya pada budak-budak. Tanya budak-budak. Jadi macam tu Allah. Jadi mufti macam mana pun tak reti lah kita. Jadi tuan-tuan ya, sebenarnya macam ni. Dalam masalah ni tuan-tuan ya, cuba tanya. Bermazhab tu wajib tak? Bermazhab tu wajib tak hukum dia? Wajib. Bermazhab tu hukumnya adalah wajib. Mana dalilnya kata wajib tu? Dalam ayat Quran kata, dia sebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli dalam ilmu tu, in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak mengetahui. Inilah dalil kata wajib kita bermazhab ni, bertaklid pada satu mazhab tu wajib. Jadi kan dalam soalan ni kata tak mau terikat dengan satu mazhab. Maksudnya nak mazhab tu, nak mazhab ni. Maka orang yang kata macam tu jadilah dia talfiq bil mazhab, bermain-main dengan mazhab. Contoh tuan-tuan ya. Contoh orang yang talfiq bil mazhab ni gini. Dia pegang ambil wuduk, dia buat cara Hanafi. Lepas tu berwuduk, dalam masa wuduk tu dia ikut Maliki. Lepas tu lepas wuduk tu dia ikut Syafi'i pula.
Dalam solat tu ikut Hambali pula dah. Maka orang macam tu dinamakan talfiq bil madhab. Mana boleh? Pasal apa? Sebab ada perbezaan. Contohnya, kalau dalam mazhab Syafi'i nak sentuh laki-laki perempuan dengan kulit tu batal tak? Batal. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki tak batal. Ada syarat pula. Jadi boleh kita ikut macam tu, boleh tak? Pegang, kita nak ambil wuduk ni. Cara Syafi'i. Lepas tu kita pegang. Oh tak apalah, kita ikut mazhab Hanafi. Boleh macam tu? Mana boleh macam tu? Itu orang panggil apa? Talfiq bil madhab. Baik. Walaupun perkataan macam ni kan, kami tak tolak mazhab. Kami tak tolak. Pada hakikatnya tolak tak? Tolak lah tu. Ini soalan macam Dr. Rora je soalan ni. Tak tahulah. Jangan ada pengikut Rora sudah. Wallahu'alam. Okay, Ustaz, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Jadi insyaAllah soalan seterusnya daripada live ni, ini 2 soalan tapi insyaAllah saya cuba gabungkan sebab lebih kurang je saja. Soalan dia Ustaz, kalau orang itu menolak Asy'ariyah wal Maturidiyah tetapi mengikut fahaman Ibn Taymiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab, adakah orang tersebut terkeluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan soalan berikutnya, apakah hukum seseorang yang mengatakan bahawa Asy'ariyah wal Maturidiyah itu tidak termasuk dalam manhaj salafus salih? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Pertama saya ucap terima kasih banyak-banyak pada soalan ni tuan-tuan. Nak memanaskan keadaan. Saya kat masjid dah panas tadi lah. Di masjid ni dah panas dah. Balik rumah panas lagi pula. Saya silap tu terbakar pula nanti ni. Okey ya. Baik, tengok ya. Okey. Pertama sekali, tuan-tuan sekalian, nak jawab soalan pertama ni, pertama kalinya, orang tu menolak Asy'ari dan tolak Maturidiyah. Okey. Pertama sekali, kita tanya dulu. Bila sebut Ahli Sunnah wal Jamaah ni, siapa? Ahli Sunnah wal Jamaah ni siapa sebenarnya? Ahli Sunnah wal Jamaah ni tuan-tuan ya. Kalau dalam kitab syarah bagi kitab Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ni tuan-tuan ya, dia kata apa? Dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah tu idza utliqa Ahli Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Ya, apabila diitlakkan, ditunjuk apa ni Ahli Sunnah wal Jamaah tu, maka fal muradu bihi dikenakan dengan apa ni Ahli Sunnah wal Jamaah tu ialah yang mengikut Asy'ari dan yang mengikut Maturidi. Baik. Mana dia pegang Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah ni ada tak pegangan-pegangan dia yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Ini bercanggah dengan Asy'ari Maturidi? Banyak. Apatah lagi Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni adik dan bapa dia sendiri menolak dia. Jadi terkeluar tak? Terkeluar. Terkeluar pasal apa? Sebab ada pegangan Ibn Taymiyah tuan-tuan sekalian yang menyebabkan dia pada zaman dia, zaman Ibn Taymiyah tu tuan-tuan ya, menyebabkan ulama zaman dia mengatakan Ibn Taymiyah termasuk dalam mujassimah, musyabbihah. Kenapa? Kerana masa dia baca khutbah berkenaan dengan nazala rabbuna, turun Tuhan kita tu daripada langit ke dunia tu, sulusul lail tu, hadis tu. Dia kata macam ni. Ni saya ambil pada guru saya tau. Dia kata masa dia bacakan hadis tu, dia kata nuzulu rabbina, turunnya Tuhan kita tu daripada langit tu, kanuzuli haza, seperti aku turun ni. Seperti aku. Masa tu dia ada datang mimbar. Dia pun ngok-ngok turun daripada turun tangga panggang. Betul? Nuzulu rabbina, turun Tuhan tu seperti aku turun ni lah. Ya, seperti ada yang berkata dulu tuan-tuan, ada yang berkata dulu kan, Tuhan tu duk sila atas arah seperti hamba duk sila. Yang tu sama lah macam Ibn Taymiyah tu. Nuzul rabbina kan nuzuli haza, dia kata. Jadi yang macam itu tu Ahli Sunnah wal Jamaah ke? Tidak, bukan. Itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu terkeluar daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah kalau hadis yang macam tu nak termasuk dalam hadis mutasyabihat. Hadis mutasyabihat wajib takwil. Apa takwil dia? Nuzul tu bukan nuzul turun zat. Nuzul tu turun ialah nuzulu rahmati rabbina, turun rahmat Tuhan, bukan turun zat. Macam tu. Baik. Jadi keluar ke? Tak keluar. Yang kita nak masuknya ialah pegangan Asy'ari dan Maturidi. Baik. Soalan kedua yang berbunyi, bagaimanakah manusia ni ada mengatakan bahawa Asy'ari Maturidi tidak termasuk dalam as-salafus salih. Baik, tuan-tuan ya. Asy'ari ni lahir pada tahun berapa? Dia lahir, adakah dia lahir pada tahun yang bukan tahun salaf? Asy'ari Maturidi ni tuan-tuan, dia lahir pada tahun 200 lebih. 200 lebih tu masuk lagi dalam zaman salaf. Macam mana nak mengatakan Asy'ari Maturidi tak termasuk dalam manhaj salaf? Tak termasuk macam mana? Dia lahir pun dalam tahun salaf. Faham tak? Faham, kena faham macam tu. Asy'ari Maturidi tu dia lahir pada tahun 200 lebih, tahun 100 lebih, 200 lebih tu masih lagi namanya salaf. Masih lagi nama salaf tuan-tuan sekalian. Salafus salih, salaf tu masih lagi, bukan dia keluar pada manhaj salaf tak? Dia buat cara yang sifat 20 macam ni untuk umat akhir zaman, umat macam kita ni. Dia buat macam tu, dia susun balik akidah tu dari sifat 20-nya. Pasal apa? Sebab dia tengok nanti ke depan nanti ni, umat kita ni kalau dalam keadaan macam ni pun buat kitab pun banyak yang sesat barat. Apatah lagi kalau ulama tak susun akidah ni betul-betul mengikut Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan sekalian. Jaga baik-baik. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Okay, baik Ustaz. Soalan seterusnya Ustaz, berkaitan pengajian pada malam ini. Soalannya bagaimanakah hendak mengatakan manusia ini ada pilihan, dan adakah manusia ini tidak mempunyai pilihan Ustaz? Mohon penjelasannya. Tadi saya dah jawab dah. Saya kata begini, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita sebagai manusia ni, kita ni mukhtaran fil zahir wa majburan fil batin. Maksudnya apa? Mukhtar pilihan kita pada zahir je. Pada zahir sahaja. Pilihan tu pada zahir je. Hakikatnya apa? Hakikatnya pilihan tu daripada Allah. Jadi manusia tu memang tidak ada pilihan pun. Semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Tuhan dah tentukan sejak azali. Seolah-olah kata macam ni lah. Seolah kata macam ni. Kita ni kan hanya melakonkan watak-watak yang Allah dah tetapkan sejak daripada azali. Watak kita apa? Allah dah tentukan tuan-tuan sekalian. Watak kita tu Allah dah tentukan. Jadi maknanya ada pilihan? Tak ada pilihan. Pada hakikat tak ada pilihan. Pada zahir tu ada pilihan. Contoh ginilah ya. Kita pergi kedai makan. Contoh kita pergi kedai makan. Tengok atas meja tu. Ada macam-macam lah. Ada asam pedas Melaka ada. Ada asam pedas Melaka. Asam pedas tu ikan parangnya, ikan tenggirinya. Asam pedas Melaka ni. Kemudian ada masak lemak Negeri Sembilan. Ada rendang Perak. Ada macam-macam lah. Kita pun ambil tengok mana kita nak. Zahir. Kita menggerakkan tangan. Aku ambil inilah ikan parang masak asam pedas ni lah. Nampak zahir pada kita yang buat. Padahalnya itu sudah ditentukan oleh Allah sejak daripada bila lagi? Sejak daripada azali lagi. Allah dah menentukan. Walaupun nampak zahir pilihan kita, tapi menggerakkan tangan itu Allah yang gerakkan, Allah yang bagi. Allah yang menjalankan benda tu tuan-tuan sekalian. Bukan kehendak kita pun. Nampak zahir je pasal kehendak kita. Tu macam tu. Jadi macam mana? Jadi kalau macam tu kan maknanya apa? Ada kalau tidak punya pilihan? Ya, jawapannya ya. Bagaimana nak mengatakan manusia ada pilihan? Tak boleh. Cuma pada zahir je. Pada hakikatnya tak.
Pada hakikatnya tidak sekali-kali. Wallahu alam. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk jawapan-jawapan yang telah diberikan. Jadi insyaAllah untuk soalan-soalan yang seterusnya insyaAllah boleh tanyakan pada pertemuan kita akan datang insyaAllah. Jadi sebelum berakhir saya jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz dengan penuh ta'zimnya. Sekali lagi untuk bacaan doa penutup dipersilakan Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya atim wa ya qadim isa ya ta'im ya kasirajud ya wasi'al ata ya khafiyal tawi ya jami' sana ya haliman la ajal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa rada sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal ka'ala ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fatasir sa'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji la bayan wa tafsir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu yakhafu minka wa akhafu la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika tilatana wa qulubna bika nafika ladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina falana laka tasiqatuna wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair Fadil Ustaz, jawapan yang telah diberikan telah mengurniakan kesihatan panjang di permukaan segala urusan serta diberikan kekuatan seterusnya sentiasa berada dalam jagaan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa hadir pada malam ini dan juga soalan-soalan yang diberikan. Terima kasih juga. Alhamdulillah sedikit sebanyak kita dapat berkongsi manfaatnya bersama insya-Allah. Jadi moga-moga kita mendapat manfaat daripada pengajian ini. Moga-moga pegangan akidah kita ini saudara Kamarul Arifin, moga-moga pegangan akidah kita semakin teguh sebab kita mengaji ini insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang pengajian ini berlangsung. Kalau mungkin ada salah dan silap sepanjang saya bertutur bicara pada malam ini ataupun mungkin kurang daripada segi kurang adab dari segi sewaktu bertanya, saya mohon maaf sangat-sangat mewakili pihak para hadirin ini. Jadi insya-Allah mohon halal akan ilmunya. Sekian itu sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Syukran.